Ini dipanggilnya puyuh, macam dekat-dekat puyuh ni. Ya? Jadi tuan-tuan, malam ini kita bawakan penceramah yang tersohor di tanah air kita. Ya, malah bukan setakat di tanah air kita. Di luar negara pun tersohor juga. Tadi baru sembang dengan Ustaz lah kita. Ya, dekat Arab Saudi pun dia tersohor juga. Sebab dia kena scan. Sampai sana pun dia tersohor juga. Ya, tepuk dari kata 500,000. Jadi itu ceritanya, penceramah kita tak perlu diperkenalkan panjang lebar pada malam ini. Semuanya dah dikenali ramai. Ya, masuk TV, keluar TV, masuk radio, keluar radio. Ya, keluar negara, dalam negara, semua terkenal mereka ni. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masa kita pun dah lari sikit tadi. Baik, di sebelah kiri saya Ustaz suami kepada Ustazah Asma, ya, Ustaz Tengku Fazli. Dan di sebelah sana Ustazah Asma binti Harun. Ya, Ustazah Asma binti Harun. Yang di tengah-tengah ni tak payah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk kita pada malam ini. Siapa yang dengar tajuk ni lena, jangan buat rasa Ustaz lah jekah hampa. Ya, tajuk forum kita pada malam ini, wahai umat, bangkitlah dari lenamu. Itu tajuk dia, wahai umat, bangkitlah dari lenamu. Kalau diubah kepada terjemahan Peraknya, ya, mengkema, wahai mengkema semua ni, jangan asyik meroleh dulu. Kan? Udah itu, cukup-cukuplah tidur ni, cukup-cukuplah melengkor, cukup-cukuplah meroleh ni. Jadi kita kena bangkit, tuan-tuan. Alhamdulillah pada malam ini, saya yakin tidak ada yang lena. Siapa yang lena kena betul dengan nyamuk. Sini banyak nyamuk Aedes, dia jaga. Okeylah, soalan seterusnya kepada Ustazah Asma binti Harun. Adik-beradik, lain mak lain bapak. Baik, jadi Ustazah, beza. Tadi kita cerita umat dengan lena. Yang sekarang kita nak tahu beza umat dulu dengan umat sekarang. Apa yang bagusnya sangat umat pada zaman Nabi Muhammad dengan para sahabat, salafus salih, dengan umat kita zaman sekarang. Kita ni tak bagus. Apa masalah dengan umat kita ni? Tak payah tengok zaman Nabi, kita tengok sekarang ni cerita apa ke nama, pendekar awang ke apa. Masa zaman dulu-dulu tak ni Melayu tu lain rata umatnya. Banyak pakai kain plekat dengan kain batik je Ustazah. Jadi rasa dia tak kena soalan tu. Jadi jawab je lah Ustazah. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir. Takbir. Okey, ready dengan tangan muslimin, anak-anak. Takbir yang paling kuat, dia bergema sampai ke langit insya-Allah. Takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Allah telah mengumpulkan kita pada malam ini di sebaik-baik tempat-tempat yang barakah. Baitud dia, iaitu rumah yang bercahaya. Moga cahaya ilmu, cahaya taman syurga, cahaya orang-orang yang beriman yang sedang berkumpul di sini sampai ke langit, sampai ke penduduk langit, sampai kepada para malaikat. Lalu para malaikat turun untuk menaungi kita semua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat menaungi mereka yang menuntut ilmu, sehingga kan binatang yang berterbangan, ikan-ikan di lautan memohon ampun bagi mereka yang menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman." Barang siapa yang menempuh perjalanan yang ada padanya ilmu,
sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Kita bagi tepukan gemuruh kepada para lelaki, para ayah, para suami yang hadir. Tepukan gemuruh bagi mereka. Kerana para lelaki yang sebegini hampir pupus dah di akhir zaman. Para lelaki yang kita boleh sebut Melayu, lelaki Melayu terakhir. Kenapa disebut begitu? Kerana asasnya lelaki Melayu pada zaman seperti Piyuk sebut tadi. Kalau orang Terengganu bunyi macam Piyuk nak masak tu. Subhanallah. Tapi sebenarnya saya nak maklumkan sebelum cerita bab tu, subhanallah, nak ucap terima kasih terlebih dahulu kepada penganjur iaitu Kompleks Pendidikan Baitul Dia, Kampung Cik Zainal, Cemor, Perak. Masya Allah. Saya rasa dia orang bukan meninggal sebab Covid, Ustaz. Dia orang sebenarnya tinggal dekat rumah benar dari rumah kot, Ustaz, ya. Sebab dia bagi orang luar ramai masuk. Dia tahu orang datang daripada jauh. Sebab ramai yang rindukan jerkahan Ustaz Abdullah Khairi ni. Kalau Ustaz tak jerkah, dia orang kecewa. Kalau boleh Ustaz sekali ceramah tu kan, selang-selang jerkah, dia orang puas hati. Sebab ada time Ustaz tak apa yang sehat, Ustaz tak jerkah. Bila dia orang balik, Ustaz sekali pun tak jerkah, dia tunggu juga. Subhanallah. Ia bukan trademark biasa. Kita jadi rasa semangat. Memang kita daripada kecil pun membesar dengan guru-guru, ustaz-ustaz zaman ayah kita jerkah bila tengok kita lemah. Subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Haikal bin Rus Bakarurani, MC di peringkat awal tadi. Dan yang dihormati Ustaz Muhammad Zainuddin. Baru tahu nama Ustaz Piyut kita ini, Ustaz Muhammad Zainuddin bin Muhammad Zaini Piyut. Masya Allah. Seterusnya Ustaz Syed Muhammad Bakri bin Syed Ishaq Piyut Syed. Saya ingat malam ni Piyut Syed akan bersama, tetapi beliau kurang sehat. Moga Allah kurniakan kesembuhan yang sempurna buat beliau. Pengasas Kompleks Pendidikan Baitul Dia, Masya Allah. Seterusnya Ustaz Abdullah Khairi yang kita hormati, yang kita muliakan, bin Haji Harun. Itulah baru tahu. Kalau nama ringkas kan UA, betul kan? UAK jadi UA. Saya UA, Ustazah Asma Harun. Tapi rupanya sama-sama, ya. Mudah-mudahan asbab itulah anak kepada Harun. Sebab kalau kita tengok sejarah, Nabi Musa dengan Nabi Harun ini adik-beradik. Dan ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, bukan suruh dakwah jiran ni, bukan suruh dakwah adik-beradik. Kita adik-beradik pun tak berani nak tegur sekarang. Sekarang mak ayah nak tegur anak pun tak berani. Atau nenek nak tegur cucu pun tak berani. Takut cucu masa muka, takut anak tak nak balik. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun untuk menyampaikan dakwah. Lalu Nabi Musa minta dengan Allah ditemani oleh saudaranya Nabi Harun. Kerana dikatakan Nabi Harun ini lebih petah berkata-kata. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita nak bagi nama anak ataupun cucu, cubalah juga cari nama-nama yang kaitan dengan tokoh ataupun nama Nabi. Kerana ada keberkatan di situ. Subhanallah. Okey, tuan-tuan dimati Allah sekalian, seterusnya yang dihormati lagi dimuliakan. Yang mulia Tengku Fazli bin Tengku Yahya, merangkap suami tercinta. Pengerusi Yayasan Al-Hijrah dan juga NGO naik pengerusi dan pengerusi NGO Sahabat Amalkit. Seterusnya pihak pengurusan dan pentadbiran serta seluruh warga Kompleks Pendidikan Baitul Dia yang duk menyantuni saya daripada awal sampailah ke atasnya adalah isterinya kepada Ustaz Syed, Ustaz Syed. Bolehlah tu. Aktif orangnya, subhanallah. Patutlah suami isteri Allah beri gabungan yang hebat. Akhirnya boleh membangunkan madrasah. Terkejut tadi saya sampai. Besar rupanya. Masuk kampung, jalan kecil. Orang Negeri cakap. Saya orang Terengganu, ya. Jalan kecil tapi duduk di Negeri 9. Sebab tu kadang-kadang keluar cakap Negeri. Tetapi tiba-tiba ada satu madrasah yang melambangkan imej umat Islam yang melakukan sesuatu ayyutqanu. Melakukan sesuatu bersungguh-sungguh. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah mencintai
Orang-orang yang apabila melakukan sesuatu, dia melakukan dengan bersungguh-sungguh. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, para ulama sebut, apa maksud bersungguh-sungguh? Bila buat sesuatu sehabis baik. Bila nak buat majlis ilmu macam malam ni, siap pasang khemah, siap pasang stage, buat macam-macam ni. Aircon ni bukan murah ni, sewa ke beli, mungkin sewa ni. Sound system yang terbaik, ini nak dapat sound system begini ni bukan murah ni, sewa panggil orang luar ni. Dah rancang itu, rancang ni. Allah uji sikit kita tadi, blackout tadi, tak ada elektrik sekejap, tapi Alhamdulillah hebat semua, tak ada yang berganjak, tunggu belaka. Sebab apa? Bila bermula dengan keikhlasan, kesungguhan, dengan nekat yang kuat, maka niat itu Allah kukuhkan niat-niat orang yang hadir daripada jauh dan dekat. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, Nas Qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah kurunku, iaitu di kalangan para sahabat. Kemudian kurun selepas daripada mereka, maksudnya di kalangan at-tabi'in, iaitu mereka yang sempat dengan sahabat. Kemudian kurun selepas daripada mereka, iaitu at-tabi'in at-tabi'in, iaitu mereka yang sempat bertemu dengan orang yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi. Masya Allah, Allahu Akbar. Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bacakan satu hadis Nabi sebagai satu berita gembira kepada kita umat akhir zaman. Yang mana Nabi menyebutkan tentang umat akhir zaman ini sebagai ikhwan, iaitu sebagai saudara. Sebagai saudara. Nabi bercerita tentang kita, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Sebelum saya baca hadis yang agak panjang ni, tadi kan saya minta tepuk kepada para lelaki yang berdiri kat luar sana, yang ada duduk tepi longkang dan sebagainya, yang kita tak nampak ni, ramai ni. Ini pun ramai berdiri ni, ibu-ibu ni. Sebab hari ini, minta maaf saya sebut perkara ini, ramainya lelaki makin lemah, lelaki makin kurang wibawa. Susahnya nak cari calon-calon suami, nak cari ayah-ayah yang betul-betul bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab terhadap keluarga. Pengalaman kami, majikan, kami ada pekerja lebih kurang 200 lebih pekerja. Setiap kali kami buka untuk cari penjawatan, kita buat iklan, lebih kurang 70-80% adalah kaum wanita yang datang untuk interview di kerja. Adalah 20% lelaki. Bila interview, kita dah cakap dah ni suami isteri, kita nak lelaki. Sebab ramai sangat dah staf kita perempuan. Bila habis interview, akhirnya kita terpaksa juga memilih di kalangan wanita untuk jadi kaki tangan. Dan ini dikaji daripada pelbagai peringkat. Daripada peringkat sekolah menengah, potensi dan kesungguhan itqan, kesungguhan pelajar perempuan belajar lebih tinggi daripada pelajar lelaki. Bila masuk sekolah menengah, bila masuk universiti, para pensyarah juga cakap perkara yang sama. Kualiti buat assignment, kualiti buat presentation, kualiti itu, kualiti ini. Yang sambung belajar peringkat lebih tinggi pun lebih ramai para wanita. Kemudian bila berkahwin, bila bekerja pun sama. Kajian menunjukkan lebih ramai majikan cenderung mencari pekerja di kalangan wanita berbanding lelaki. Kerana bila mereka buat kerja sungguh-sungguh, mereka buat sampai siap. Mereka bukan buat kerja asas siap dan sebagainya. Akhirnya berlakulah krisis. Anak-anak lelaki tidak ada tempat, kurang tempat di tempat kerja. Bila saya baca satu kajian seorang profesor tentang apa sebenarnya yang berlaku kepada umat hari ini, kepada kaum lelaki, antaranya budaya masyarakat Melayu yang merajakan lelaki, anak lelaki dalam sebuah rumah tangga. Saya tak tahulah sekarang bagaimana kita membentuk dan mendidik anak lelaki kita. Yang mana kalau dulu anak lelaki tak buat kerja rumah, tak basuh pinggan, tak masak, tak kemas meja makan, tak menyapu, tak jemur kain, tak lipat kain. Semua anak perempuan. Anak perempuan ini dibesarkan kena jiwa kental. Dia penat-penat sekolah, dia kena buat kerja rumah juga.
Anak lelaki penat-penat petang pergi main, balik makan, lepas tu tinggal pinggan macam tu je sebab dikatakan kerja rumah ini kerja perempuan. Akhirnya anak lelaki tidak dibentuk dengan jiwa yang kena marah dengan mak ayah, sabar penat-penat kena buat kerja, lepas buat kerja tak dihargai. Anak perempuanlah yang uruskan adik-adik dan sebagainya. Sedangkan kalau kita baca sirah Nabi adalah lelaki yang sangat hebat, bukan hanya di luar rumah, tetapi sangat hebat bila ditanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah bila di rumah? Aisyah spontan menjawab tanpa berfikir, Rasulullah membantu segala urusan rumah tangga. Bahkan Rasul sendiri menjahit pakaian yang koyak, Rasul sendiri menjahit sepatunya, kasutnya. Adakah isteri Nabi malas sampai tak boleh nak tolong, sampai tak boleh nak uruskan? Tidak. Tetapi Nabi memberikan contoh. Begitulah Nabi dibesarkan menjadi pengembala kambing, menguruskan sendiri, mencari rezeki, membesar dalam keadaan susah dan payah tanpa ibu dan ayah. Begitulah sepatutnya anak lelaki juga dibesarkan. Bila berkahwin dirajakan pula oleh isteri, perlu dilayan begitu begini sampai akhirnya isteri menjadi kuat, kental dan tabah. Kemudian akhirnya hari ini, minta maaflah, kadang-kadang wanita lebih berperanan dalam rumah tangga dalam membentuk anak-anak, dalam bertegas dan menyuruh bab solat, bab Al-Quran, bab solat sunat, bab sedekah, bab qiyamul lail, bangunkan seluruh ahli keluarga bangun awal, bab kejutkan sahur, sampai peringkat akhlak anak. Allahu Akbar. Banyak mana rumah tangga yang orang pertama bangun di dalam rumah tangga itu isteri, ibu. Ibu inilah yang kejutkan ayah, kejutkan anak-anak. Tetapi jika para suami dapat bangun terlebih dahulu, bangun yang pertama, dan dialah yang kejutkan soal keluarga, wibawa suami ini, wibawa ayah ini akan naik, akan mantap, akan tinggi. Saya dibesarkan, kami 10 awal adik-beradik. Ayah saya dah meninggal 6 tahun yang lepas. Bulan Ramadan, 10 Ramadan hari Jumaat. Meninggal dalam keadaan yang sangat indah. Saya melihat bagaimana arwah ayah berusaha keras menyahut seruan Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungi ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Bahkan arwah ayah saya bukan jaga anak-anak je. Anak saudara, sepupu, sepapat, semua takut dekat arwah ayah. Bukan takut sebab dia garang. Kalau dia tengok sepupu saya pun anak saudara dia tak pakai stocking, dia terus panggil. Pakai tudung singkat, dia terus panggil. Dia orang dah tahu dah, kalau depan Pok Arong tak boleh lalu kalau tak pakai dengan sempurna tutup aurat. Apatah lagi anak. Kalau anak tak pakai tutup aurat, masuk balik dalam rumah. Bahkan dengan siapa saya berkawan, ayah saya cek. Masa dulu encik suami datang ni, ayah saya telefon imam kampung, nak sahkan, nak kenal siapa bakal suami. Bukan hanya datang jumpa cakap depan nampak baik tak. Telefon imam kampung, tolong cari nama anak Kariah ni. Imam kampung walaupun tak kenal, ayah pun tak kenal imam kampung tu, tapi tahu sekarang kan nak cari imam tak susah. Cari je kat jabatan agama imam kampung sekian-sekian. Siasat setiap siapa yang nak jadi menantu lelaki ataupun perempuan. Allahu Akbar. Dan arwah ayah lah orang yang pertama setiap hari akan bangun. Kalau bulan Ramadan, pukul 3 pagi dah bangun masak untuk sahur seluruh ahli keluarga. Ayah saya yang masak sahur, buka puasa, mesti bangun awal. Siap masak, bukan masak biasa. Nasi minyak, nasi Arab, nasi Bukhari. Bila sahur lah dia akan masak yang special untuk anak-anak. 10 orang anak. Lepas dah siap masak, dia akan kejut seluruh ahli keluarga untuk qiyamul lail. Kejut anak-anak, kejut isteri untuk tahajud, untuk bangun malam. Walaupun malam itu dia balik lambat, aktiviti masjid dan sebagainya. Beliau bukan ustaz. Beliau adalah orang berniaga. Berniaga kedai makan, restoran. Maksudnya mungkin ingat, oh ustaz-ustaz kot. Tapi sibuk dengan kerja-kerja amal dan sebagainya. Masya Allah. Kerana karakter seorang ayah, seorang lelaki yang begini, mereka tidak perlu menagih untuk dihormati oleh seorang isteri. Tidak perlu menagih untuk dihormati dan ditaati oleh seorang anak. Tidak perlu menagih-nagih anak supaya hormat, sayang dan sebagainya.
kerana dia memegang janjinya dengan Allah, memelihara ahli keluarga daripada api neraka Allah, dan memastikan bersungguh-sungguh supaya ahli keluarga masuk syurga sekeluarga. Sebab itu tuan-tuan dimati Allah sekalian, pernah ditanya kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ketika ini Abdullah bin Mas'ud sedang nazak. Lalu Saidina Utsman datang ziarah. Saidina Utsman bertanya, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anak kamu? Anak-anak kamu masih kecil, kamu dalam keadaan nazak ni." Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aku meninggalkan anak-anakku suratul Waqiah. Aku mendidik anak-anakku membaca setiap malam suratul Waqiah, kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca suratul Waqiah pada setiap malam, maka tidak akan ditimpa kefakiran dan kemiskinan selama-lamanya." Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebab itu saya nak puji para suami yang datang pada malam ini, para ayah, kerana mereka membawa anak dan isteri mereka menuju ke jalan syurga. Sebagaimana hadis Nabi yang saya mulakan tadi, Nabi sebut siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, maka Allah permudahkan jalan ke syurga. Yang kita duk bawa dengan kereta, bawa dengan motor tadi, ahli keluarga, sebenarnya suami itu sedang membawa ahli keluarga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi tepukan gemuruh kepada para ibu, para isteri sekalian. Subhanallah. Sebab ramai yang hasil pujukan isterilah suami datang. Ramai yang datang sendiri, ramai yang bawa anak-anak. Ini adalah perjuangan umat akhir zaman, memastikan dirinya dan ahli keluarganya berada di jalan-jalan kebenaran seperti ini. Masya Allah. Saya kena tangguh nak baca hadis Nabi ni round yang selepas ini, sebab dah terlebih panjang sangat dah. Hadis yang berkenaan dengan umat akhir zaman tentang kita, yang Nabi menggambarkan satu umat yang sangat hebat, yang Nabi rindukan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Kembali kepada Piu. Okey, terima kasih Ustazah Asma. Kena stepek kita tuan-tuan, terutama kepada yang lelaki. Kena tak terasa ke? Ustazah kata orang lelaki zaman sekarang ni dah tak ada wibawa. Masya Allah. Tadi saya tengok orang lelaki muka terperosok je, terperolok je muka, dan macam berumah yes. Bila kena dia. Tapi lepas ini saya yakin, lepas Ustaz lah Jekah, orang lelaki di sini semua jadi berwibawa. Tapi Ustazah sebenarnya Ustazah, bila Ustazah kata lelaki kurang wibawa, saya teringat ada satu ceramah. Dia kata orang lelaki ni kena jadi LGBT. Kita dengar kata Abdullah pula penceramah ni suruh jadi LGBT pula. Rupanya LGBT itu maksudnya lelaki gagah bangun tahajud. Kita kena jadi LGBT. Siapa yang datang lepas ni balik azan jadi LGBT. Jangan sebut babi. Aku risau. Lelaki gagah bangun tahajud. Tapi ada satu lagi. Ada satu lagi maksud LGBT. Lelaki gagah, bini takut. Itu pun lelaki gagah juga. Pasal ramai yang kata lelaki ni takut bini. Sebenarnya kami bukan takut bini. Bukan bini tak takutkan kami, tapi bini kami menakutkan. Jadi 3 orang lelaki yang ada dekat depan pentah ni, calon-calonnya, yang tak takut bini. InsyaAllah termasuklah suami Ustazah Asma. Alhamdulillah. Ustaz, boleh saya tanya sikit soalan? Saya sebenarnya cemburu bila tengok Ustaz berkepit selalu dengan Ustazah. Saya tadi baru je makan berdua dengan isteri saya, Ustaz lah dah begini. Dia kata aku begini, dia tengok hangit. Ustaz lah ni daripada masa boleh tak? Dia kena di hadapan Tuan Guru Abdullah Ferry yang jarang. Jadi
Jawapannya kena indah, takut kena jerkah. Jadi alhamdulillah Piyuk, Piyuk Said, alhamdulillah terima kasih atas undangan ini. Dan semua yang datang begitu ramai pada malam ini, alhamdulillah kesyukuran kita kepada Allah yang menghimpunkan kita semua berada di sini, dan semoga Allah menghimpunkan kita kembali di syurganya nanti insya-Allah. Amin. Jadi soalan Piyuk yang ringkas, dengan keadaan mata semua memandang kepada Ustaz Abdul Khairi Piyuk dan Ustazah Asma sahaja, mata tidak memandang kepada saya, sebab saya tahu siapalah diri saya ini. Aku sedar diri ini, aku hanya insan biasa kan. Ayat tu yang ataupun tu, ataupun siapalah aku ini kan. Masya Allah. Itu kan insyaAllah boleh ditanya semua sentiasa berkepit ke hulu ke hilir. Alhamdulillah Allah izinkan meletak jawapan sebagai pensyarah di UniKL 2020. Okay. Selepas COVID. Jadi alhamdulillah di situlah kami mula fokus dan usaha dengan dakwahnya, dan juga penaung kepada beberapa projek. Antaranya adalah projek perkampungan hijrah seluas 42 ekar di Negeri Sembilan. Ada peternakan lembu untuk korban dan akikah di Kuala Selangor 4 ekar. Kemudian ada tahfiz di Nilai. Kemudian ada kilang perabot Belaks di Negeri Sembilan juga. Ada 3 showroom di Melaka, di Nilai dan juga di Seremban. Kemudian ada Moment Cafe. Cafe pun ada. Macam-macam ada usahakan. Kemudian ada travel. Ada galeri di Negeri Sembilan, galeri Ustaz Asma Harun. Barang pun banyak bawa malam ni. Habis insya-Allah. Orang cemur kaya belaka. Kemudian ada galeri di Terengganu, membayangkan staf sebagaimana saya sebut tadi. Betapa banyaknya gerak kerja yang diusahakan oleh Ustazah sendiri, dan lalu merasakan ada penyokong yang kuat, boleh bersama-sama menggerakkan usaha tersebut di samping menumpukan kepada usaha dakwah. Lalu dan Ustaz, kita merasakan bahawa kita tidak mampu untuk live di hadapan ramai. Apa kita mampu dah pasang live saja. Itu pun cukup besar bagi kita kan. Dan kita reda isteri kita menyampaikan dakwah semua. Kita suka tengok orang peluk-peluk kan. Kita pun tak faham kenapa peluk-peluk sampai menangis tak. Perempuan kan, peluk ustazah kan. Kenapa menangis kan. Kita pun pergi Sarawak itu, ustazah saya bukan Islam, tapi tengok dengar ceramah ustazah, saya rasa terharu dengan ceramah ustazah. Kita rasa ada kelainan, ada sesuatu yang dibawakan. Lalu kita menyokong usaha tersebut kerana kita tak mampu kita memberi ceramah. Dan dengan usaha itu kita kata kitalah antara yang meyakinkan bahawa itulah jalan kita ke syurga. Jalan kita ke syurga melalui jalan membantu usaha-usaha dakwah. Begitulah jalan-jalan syurga masing-masing sebagai isteri, sebagai suami, sebagai anak. Banyak jalan syurga yang Allah sidangkan kepada kita. Bagaimana kita nak mencapai jalan tersebut dengan sebaik mungkin. Sebagaimana saya sebut tadi, sebagai penutupnya, bagaimana seorang ayah berperanan dalam keluarga mereka memastikan anak-anak mereka boleh mendirikan solat. Bukan sekadar mendirikan solat, tapi bagaimana permulaan wuduk mereka. Anak saya, bila saya keluar tandas, kadang-kadang ustazah, kalau ustazah tunggu depan tandas, panjang, macam tadilah, semangat ceramah. Kalau saya tunggu depan tandas, ambil balik, macam tu je lah, 2 patah saja. Ambil balik wuduk. Kalau ustazah mungkin 1 jam. Jadi, maknanya perhatikan keadaan anak-anak kita yang kecil nak belajar kan. Kemudian macam mana mereka solat, perhati, ya Allah, lajunya. Depan-depan kita boleh laju kan. Kemudian cara akad takbirnya, cara sujudnya, cara rukuknya. Itulah peranan-peranan yang kita boleh bantu dalam membangunkan keluarga sebagaimana kita bicarakan dalam tajuk pagi ini. Di akhir zaman ini terlalu besar cabaran bagi kita semua, dan insya-Allah itu saja saya harap daripada saya, dan saya harap itulah salam pertama dan terakhir untuk malam ini, kerana asalnya dijemput untuk menemani ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ni semua mata dah mula memandang kepada Ustaz Tengku apa tu? Tengku Fazli. Tadi Ustaz Tengku Fazli kata ramai orang tak tengok dia pun. Sekarang ni semua orang dah tengok dia dah. Ustazah pula dah risau. Apa pula dia menengok suami aku. Jadi itulah sebabnya. Dia selalu berkepit dia ke sana kemari.
Kan? Jadi alhamdulillah. Jelas kita tengok ustaz. Dan soalan yang terakhir untuk Ustazah Asma, Ustaz Tengku Faizal itu. Fazli tadi dah bagi amalan, jangan tanya soalan lah. Jadi Ustazah, hari ni banyak penuh penyakit lah Ustazah. Penyakit kencing manis. Kencing hancing tak ada penyakit juga. Dia berkata kalau kencing hancing tak apa, yang kencing manis. Dan jangan kencing orang. Kena kencing tak apa. Penyakit kencing saja ada beberapa jenis penyakit. Kemudian darah tinggi, kemudian gaul, macam-macam jenis penyakit. Itu penyakit-penyakit fizikal. Ada kawan saya kata ubatnya vaksin. Jadi tak tahulah pandangan Ustazah tentang vaksin ni bagaimana. Tapi ada kawan saya kata bila vaksin, lepas itu apa penyakit pun tak ada dah. Covid pun tak kena dah. Tapi kena ambil yang sampai 4. Sebab ada kawan dia dah ambil vaksin yang berapa, dia tu meninggal. Habis tu tak ada sakit dah. Baik, ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penyakit yang luaran, penyakit fizikal. Tapi ada satu lagi penyakit ni yang orang tak ambil berat, iaitu penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit dalaman, lagi bahaya semuanya. Itulah yang menyebabkan umat kita pada akhir zaman ini jadi parah, jadi parah. Yang disebabkan penyakit-penyakit yang tak nampak ni tadi, penyakit lunturnya, lemahnya iman. Jadi apa ke soalan saya pun tak tahulah. Jadi rasanya Ustazah pun faham soalan saya tu. Faham. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita sudah sampai ke penghujung. Dan hujung-hujung ini kita nak bawa balik lah. Bekal apa kita nak bawa balik ni? Jadi insya-Allah untuk menjawab persoalan ini, iaitu berkaitan dengan penyakit hati yang mana kita sendiri tak sedari. Kalau demam, tahu kita nak makan ubat ataupun kita nak berehat. Kalau sakit-sakit zahir ini, kita cari doktor, makan ubat ataupun kita buat rawatan. Tapi penyakit hati ini tak ramai yang sedar dia sedang sakit. Tak ramai boleh kesan yang dia sedang ada penyakit hati yang berat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, saya nak kaitkan juga dengan hadis yang saya nak bacakan tentang umat akhir zaman ni. Masya Allah. Boleh lagi ke ni nak terusin sampai pukul 12 ni? Oh, semangat, alhamdulillah. Sekarang pukul berapa ni? 10.44. Lebih kurang sejam 20 minit lagi boleh ni sampai pukul 12? Luar biasa sekali. Bolehlah tunggu ya sampai pukul 12. Kami pukul 11 baliklah. Mana kata boleh tu pastikan ya sampai pukul 12. Masya Allah tuan-tuan dimati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda, satu hari Nabi datang ke satu perkuburan. Lalu Nabi pun memberi salam, Assalamualaikum dar kaum mukminin. Salam sejahtera ke atas kamu wahai ahli kubur, orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallah lafiqun. Dan moga satu hari nanti kita akan bertemu. Bertemu di mana? Bertemu di mahsyar, bertemu di syurga. Nabi memberi salam kepada penghuni kubur di kalangan orang mukmin, iaitu orang-orang yang beriman. Dan Nabi mendoakan supaya akan bertemu. Beruntung ahli kubur yang didoakan oleh Nabi. Kemudian Nabi menyambung, sesungguhnya aku sangat gembira jika kita dapat melihat saudara-saudara kita. Tiba-tiba Nabi sebut, kita akan sangat gembira. Aku sangat gembira sekiranya kita semua dapat jumpa dengan saudara-saudara kita. Lalu para sahabat menjawab dan bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab, tidak, kamu bukan saudaraku, tetapi kamu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kita ialah mereka yang belum ada lagi, mereka yang belum lahir lagi, iaitu umat akhir zaman yang Nabi tidak sempat untuk bertemu, para sahabat pun tak sempat bertemu. Lalu sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kamu dapat mengenali mereka yang belum ada dari kalangan umatmu pada hari ini?
Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, macam mana kamu nak kenal umatmu bila berada di mahsyar kelak di antara jutaan bilion, maksud jutaan manusia? Macam mana kamu nak kenal umatmu sedangkan umat akhir zaman tu engkau tidak pernah melihat mereka?" Lalu Nabi menjawab begini. Nabi jawab, "Bayangkan apabila ada seekor kuda yang berbulu putih dan di kalangan mereka semuanya kuda yang berwarna hitam legam. Adakah kamu boleh kenal atau tidak dengan mereka? Kamu boleh cam tak?" Lalu para sahabat menjawab, "Sudah tentu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah pun berkata, "Itulah umatku di akhir zaman nanti. Mereka akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk." Yang nama Baitul Diya ni, nama rumah cahaya ni, wuduk, asal perkataan ada kaitan dengan maksud cahaya. Nabi kata umatku akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk mereka. Sebab itu bila di mahsyar, ini merupakan hadis sahih riwayat Muslim. Di mahsyar kelak, umat Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk. Maka walaupun di kalangan mereka itu manusia yang banyak jutaan, tetapi wajah mereka akan hitam, gelap, kelam, hitam legam. Tetapi umat Nabi Muhammad yang mengambil wuduk dengan sempurna, mereka akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya. Tuan-puan, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Tadi encik suami saya sebut pasal wuduk. Memang beliaulah yang sebenarnya banyak perhati bab wuduk anak lelaki. Saya perhati bab wuduk anak perempuan. Kadang-kadang memang kena suruh ulang balik. Kadang-kadang dia ambil laju. Boleh bermain-main pula ambil wuduk. Boleh berlumba-lumba. Kadang basah kuyup. Ambil wuduk basah kuyup. Macam mandi. Maksudnya di situ ada unsur membazir. Bila sebut tentang wuduk, inilah antara kaedah nak menyucikan hati. Kaedah nak membersihkan hati. Sebab itu Nabi SAW menunjukkan contoh. Ada seorang lelaki mengambil wuduk, dia membazir. Lalu Nabi pun menegur, "Janganlah kamu membazir ketika kamu mengambil wuduk. Walaupun mengambil wuduk di sungai." Kalau kita fikir air sungai itu, tuan-puan sekalian, banyak tak berhenti mengalir. Itu pun Nabi pesan supaya berhemah ataupun berjimat, jangan membazir. Tuan-puan muslimin muslimat, saya nak kongsikan. Bukanlah saya nak kongsi benda yang baru, nak sebut benda yang kita dah tahu daripada kecil kita belajar. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang setelah wuduk lalu membaca doa wuduk, akan dibuka baginya 8 pintu syurga." Dan itulah yang selalu saya minta dengan suami saya ni. Dan suami saya pun minta dengan saya. Apa dia? Tolong ingatkan doa wuduk. Sebab ini satu doa yang mudah tapi kita selalu lupa. Betul atau tidak? Susah nak istiqamah dengan doa wuduk. Sebab lepas ambil wuduk kita kelang kabut nak cepat pergi solat. Kalau betul kita nak sekeluarga masuk syurga, kita kena pastikan doa wuduk memang jadi amalan seluruh keluarga. Kami tampal doa wuduk tu di setiap tepi pintu tandas. Mana ada bilik air kat rumah tu, memang ditampal doa wuduk. Itu pun kadang terlupa lagi. Sebab apa hadis yang sahih ni tuan-puan sekalian? Nabi sebut siapa yang setelah wuduk lalu membaca doa. Doa apa? Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ikut dalam hadis Nabi ini, setakat itu sahaja. Tetapi ada matan yang lain yang menambah, Allahumma ja'alni minat tawabin. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Selepas wuduk, kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu dah sempurna dah doa wuduk. Apa dia? Syahadah. Nabi bersabda, barang siapa
yang mengambil wuduk dengan sempurna, akan gugurlah dosa-dosanya daripada setiap celah jari jemarinya. Lalu akan keluarlah dosa daripada wajahnya. Akan keluarlah dosa daripada celah jari jemari dan kakinya. Setiap anggota wuduk, kalau kita perasan, semua itu adalah anggota yang melakukan maksiat. Tangan, kaki, mulut, telinga, kepala berfikir, lidah yang bercakap, hidung yang menghidu, semua itu anggota yang melakukan dosa. Susah kalau kita nak cakap bahu buat dosa, lutut buat dosa. Kalau kita perhatikan 7 anggota wuduk ini, ataupun 7 yang wajib rukun wuduk ini, semuanya melibatkan anggota-anggota badan yang akan melakukan dosa. Setiap kali berwuduk, Allah gugurkan dosa. Dan kalau kita perhatikan, semua anggota yang melibatkan wuduk terdedah kepada penyakit zahir. Penyakit-penyakit berjangkit melalui mana? Sakit mata, melalui hidung, masuk udara-udara yang menyakitkan, toksik-toksik dan sebagainya. Melalui mulut, penyakit berjangkit kuku kaki mulut tu. Melalui jari jemari, melalui kaki. Sebab itu para pengkaji menyebutkan, orang yang kaji bab kesihatan ni, umat Islam adalah manusia paling sihat di dunia. Kerana mereka membersihkan diri mereka dan menghindarkan diri mereka daripada kotoran bakteria 5 kali sehari sekurang-kurangnya. Tetapi kita mengambil wuduk dengan laju. Kita mengambil wuduk tanpa khusyuk. Kita tidak mengambil wuduk sebagaimana wuduk yang dicontohkan oleh Nabi. Saya ingat cerita Ustaz Abdullah Khairi dan saya selalu ulang dalam ceramah. Beliau bercerita sampai menangis pasal wuduk. Saya rasa betul dah cerita tu Ustaz Abdullah Khairi yang cerita. Yang ada tuan guru Ustaz, bila Ustaz ambil wuduk dia suruh ulang balik. Kemudian bila Ustaz mengambil wuduk, dia baca doa setiap wuduk. Bila basuh tangan, baca doa, Ya Allah, jadikanlah tangan kananku ini, Ya Allah, menerima buku amalku. Bila basuh tangan kiri, Ya Allah, jangan jadikan tangan kiriku menerima buku amalku. Bila basuh muka, Ya Allah, jadikanlah wajahku bercahaya di akhirat kelak. Bila basuh kepala, baca doa berkaitan dengan doa Nabi, tapi boleh je kita baca doa dalam hati supaya kita jadi bijak. Bila basuh kaki kanan, Ya Allah, langkahkanlah kakiku ini meniti tiang sirat sampai masuk syurga. Bila basuh kaki kiri, janganlah gelincirkan kakiku, Ya Allah, di titian sirat. Bila kumur-kumur, niatkan supaya lidah ini rajin berzikir dan membaca Al-Quran. Bila mengambil wuduk yang begini, barulah wuduk itu bukan membersihkan zahir kita saja daripada kotoran bakteria dan sebagainya. Tetapi menggugurkan dan membersihkan, menguatkan batin kita ataupun jiwa kita, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Yang kedua, macam nak habis dah kan? Tapi yang kedua, nak diingatkan untuk kita membina jati diri, wibawa seorang suami, isteri dan anak-anak, semua seluruh keluarga yang berwibawa. Sebelum itu saya nak cakap apa? Saya seronok tengok Ustaz Abdul Khairi tadi, bila bak derma tu bersungguh dia kan. Bersungguh tu, suruh pelajar-pelajar kutip tu, suruh panjat pagar semua. Dan dia pastikan tu. Sebab itu tak pelik Ustaz boleh buat madrasah yang begitu hebat. Madrasah sukan. Memang lama dah kami nak pergi. InsyaAllah tahun ni kita akan sampai secepat mungkin. Sebab kita nak jadikan madrasah Ustaz contoh, madrasah Baitul Diyak ni juga contoh. Tuan-puan sekalian, kalau kita nampak pada Ustaz Abdul Khairi PUU, mereka ni orang-orang yang bila bercakap bersungguh-sungguh. Tengoklah Ustaz Abdul Khairi macam mana. Begitulah beliau bersungguh, kalau tengok makan pun bersungguh. Saya rasa tidur pun bersungguh ni. Borak pun bersungguh, main bersungguh. Maksudnya semua benda buat mesti bersungguh-sungguh. Sebab apa? Kalau buat sesuatu bersungguh baru ada hasil. Tuan-puan sekalian, ibu ayah, anak-anak kita ni, kita memang kena didik, kalau buat sesuatu mesti sungguh-sungguh. Kalau dia nak main, jangan main saja-saja main-main. Biar jadi handal dalam permainan. Kalau anak kita belajar, memang kena letak dalam fikiran belajar tu biar sungguh-sungguh, biar faham sungguh-sungguh. Kalau makan, makan betul-betul. Jangan sambil tengok telefon, makan sungguh-sungguh. Bila tidur, tidur sungguh-sungguh. Kita diajar begitu. Sebelum tidur, apa amalan supaya dapat tidur lena sungguh. Tetapi bila kita berhibur sungguh-sungguh. Bila ibadah sungguh-sungguh. Subhanallah. Bila bersungguh-sungguh baru ada hasil. Tuan-puan sekalian, di antara kita ni ada 4 golongan yang berbeza. Golongan yang pertama, orang yang ada pengaruh.
Kalau kita alang-alang nak jadi orang yang berpengaruh dalam masyarakat, jadi orang berpengaruh betul-betul sampai boleh pengaruh orang boleh buat baik. Bukan buat main-main, buat sungguh-sungguh. Kita galakkan anak kita, nak jadi orang berpengaruh, influencer apa semua. Buat video, kita tolong dia. Buat betul-betul, boleh bantu dan boleh jadi motivasi kepada remaja lain. Golongan yang kedua, mereka orang yang berilmu. Tanya anak kita, nak jadi orang berilmu ke? Kita support dia sampai jadi pakar. Alang-alang jadi orang berilmu, jadi pakar. Jadi memahami sungguh. Biar boleh tundukkan orang bukan Islam. Golongan yang ketiga, orang kaya. Kita tanya anak kita ni, siapa nak jadi orang kaya? Kalau betul nak jadi orang kaya, sungguh-sungguh. Belajar ilmu berniaga. Buat sungguh-sungguh. Sampai bukan jadi kaya biasa, bukan jadi kaya luar biasa, jadi paling kaya. Kemudian yang keempat, tak nak jadi orang yang ada kuasa berpengaruh, tak nak jadi orang yang alim, orang yang faqih, tak nak juga jadi orang kaya lalu kekayaan itu digunakan untuk agama, nak jadi orang biasa-biasa je. Boleh nak jadi orang biasa. Saya nak sebutkan 4 golongan inilah 4 yang berada di kelilingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kuat berpengaruh, pengaruh dia paling tinggi sampai menundukkan lawan dan kawan, Saidina Umar contohnya. Yang paling alim di kalangan para sahabat antaranya adalah Saidina Ali. Alim sungguh. Kemudian yang paling kaya di kalangan para sahabat antaranya Saidina Uthman bin Affan. Dan antara sahabat di kalangan yang dikatakan macam biasa, bukan pengaruh, bukan kaya, bukan sekian, tetapi dijamin syurga, iaitu Saidina Bilal bin Rabah. Tapi dijamin syurga. Kerjanya adalah muazzin. Tetapi Bilal ini adalah seorang lelaki yang handsome, yang tegak tubuh badan, sihat. Bila dia melantungkan suara, azan dia bersungguh-sungguh. Jadi kita kena latih anak kita, suami, isteri, bila buat sesuatu, kemas rumah, kemas sungguh-sungguh. Ini kemas separuh-separuh macam tak kemas. Dipakai, lepakai sungguh-sungguh, masak sungguh-sungguh. Bila belajar bersungguh-sungguh. Dan inilah yang hilang dalam jati diri umat Islam. Orang bukan Islam, kalau berniaga, berniaga sungguh-sungguh. Kalau nak pengaruh, berpengaruh sungguh-sungguh. Kalau mereka belajar, mereka jadi profesor, mereka boleh jadi pakar-pakar, saintis-saintis. Sebab itu ilmuwan hari ini dikuasai oleh Israel. Ekonomi pun Israel, sosial pun Israel, kuasa besar dunia pun Israel. Cuma Amerika semua itu proksi-proksi sahaja. Umat Islam dilena kan? Tajuk kita ni lena. Sebab apa? Ayat tawaduk tak kena tempat. Kita ni biasa-biasa sudahlah. Kita ni nak kejar akhirat. Berniaga biasa-biasa sudahlah, tak payahlah beria sangat. Kita belajar asal lulus sudahlah, nak ke mana sangat sijil tu. Akhirnya umat Islam ketinggalan semua bidang, semua lapangan, semua keadaan. Kalau kita tengok, dari segi politik pun sebenarnya negara tercinta kita ni dikuasai bukan oleh Islam. Ekonomi ke, sosial ke, apa semua. Bahkan mereka berbangga, kalau bukan kerana mereka, Malaysia ni bukan negara membangun. Negara masih mundur lagi. Kalau kita fikir-fikir, betul apa yang mereka cakap. Mereka buat sesuatu mesti bersungguh-sungguh. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya tengok ada satu profesor ni dia bentang. Dia kata kemajuan sesuatu bangsa bukan kerana attitude, dia kata. Bukan kerana kebijaksanaan. Bukan kerana sekian-sekian. Tetapi kerana mereka ada jati diri bila buat sesuatu mesti ada kesungguhan. Itu yang hadis Nabi sebut tadi. Allah mencintai seseorang bila melakukan sesuatu bersungguh-sungguh. Bila nak ambil wuduk sungguh-sungguh. Ambil wuduk dengan khusyuk. Air buka perlahan, ambil wuduk sambil berdoa dalam hati. Kalau kita didik anak kita wuduk betul-betul, kita boleh tengok perubahan pada peribadi dia. Lepas solat, baca doa selepas wuduk. Kemudian bila dengar azan, didik anak kita berhenti bercakap, kita pun berhenti buat apa-apa. Sebab Nabi bersabda, barang siapa setelah azan, lalu dia membaca doa azan, Allahumma rabba hazi da'wati tamah, sampai habis, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi sebut, dijamin baginya syafaatku di hari kiamat. Kemudian pesan pada anak kita, bila solat, jangan tinggal doa iftitah. Nabi bersabda, siapa yang membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat itu dalam hadis yang sahih ini, maka dibuka baginya pintu langit, dibuka baginya.
Semua doa dia dalam solat, semua diangkat oleh Allah. Pintu langit dibuka bagi siapa yang membaca doa iftitah. Selepas solat, pastikan anak kita, suami, isteri, kelang kabut macam mana pun, jangan tinggal ayatul kursi. Nabi bersabda, barang siapa setelah solat lalu membaca ayatul kursi, tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga, melainkan kematian. Tuan-puan sekalian, apa yang saya nak sampaikan? Seluruh yang kita perlu, seluruh yang kita mahu, yang kita inginkan sebenarnya ada di antara azan, wudu, solat dan selepas solat. Kalau kita boleh jaga wudu, azan, solat, selepas solat, insya-Allah anak kita menjadi anak yang mulia dan hebat. Umat Islam akan bangkit menjadi umat yang disegani. Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama dan tiang kehidupan. Bukan agama saja, ad-din masuk kehidupan. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan solat dengan sebaik-baiknya, faqad aqamaddin, maka dia sedang mendirikan solat, mendirikan agama dan mendirikan hidupnya akan tertegak dengan wibawa. Faman taraka faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia sedang meruntuhkan agama, dia sedang meruntuhkan kehidupannya. Tuan-puan sekalian, kalau anak kita kurang fokus belajar, tengok dia semayang, dia tak fokus. Mata dia pun melilau. Kita latih dia, tengok tempat sujud, Umi tengok daripada awal, mata jangan melilau. Lama-lama cikgu pun bagi tahu, anak dah berubah lah, dia dah mula fokus belajar. Kalau anak kita kasar, tengok solat dia pun kasar. Kalau anak kita jenis kelang kabut, tengok solat dia pun kelang kabut, terburu-buru. Kalaulah anak kita jenis yang tak tenang, resah gelisah, tengok dia semayang pun tak resah gelisah. Subhanallah, tuan-puan sekalian, akhirnya kita kembali kepada apa? Kembali kepada solatlah membentuk jati diri, membentuk wibawa dan membaiki hati kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan sebagai penutup, tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, cubalah kita beramal dan latih anak-anak dan keluarga kita dengan apa-apa zikir. Macam Ustaz Abdullah Khairi sebut tadi. Apa yang diwajibkan untuk diri dia. Setiap pagi sebelum buat kerja, sebelum tengok telefon, mesti disiplinkan diri, ada satu amalan khusus. Sebab apa? Kalau hari ni kita dengar amalan ni kita beramal, lusa tinggal dengar amalan ni kita beramal, hari ni beramal esok tak buat, amalan tu tidak beri kesan dan tak beri perubahan. Kerana setiap amalan bila istiqamah barulah beri perubahan. Balik bincang suami isteri, amalan apa yang kita nak wajibkan ahli keluarga kita buat. Awak ingat saya ingat awak. Lepas tu ingatkan anak-anak. Bila ada satu dua amalan pun, kalau buat istiqamah, tengok lepas 1 minggu. Boleh nampak perubahan kepada seluruh ahli keluarga. Kadang ibu bapa minta ustaz itu, ustaz ini, air tawar untuk anak. Anak degil katanya, anak sekian-sekian. Sebenarnya masalah utama, rumah tangga kita tidak ada barakah. Hadis Nabi sebut apa? Ini disebut oleh alim ulama. Bila rumah tangga ada barakah, malaikat akan berdiam di rumah tu, malaikat solat di rumah tersebut dan malaikat sentiasa mendoakan ahli keluarga. Macam mana nak dapat barakah? Mesti ada amalan istiqamah sebuah keluarga dibangunkan dan didasarkan dengan pasal amalan yang istiqamah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada Baitudia dan juga antara penganjur kita bersama pada malam ini iaitu Jauhlah Umi Abi, iaitu Ustaz ataupun Bro Nasir yang bersusah payah. Mana Bro Nasir dah? Pergi mana? Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Khairi, Piyu Yop. Masya Allah. Terima kasih pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum bagi salam, jemput pergi galeri Ustazah Asma. Kami bawa barang daripada jauh. Insya Allah sila habiskan ya. Kami balik dengan ringan dan dengan kosong insya Allah. Jadi semoga setiap pembelian tuan-puan sekalian itu adalah satu bentuk infak dan wakaf kepada segala pembangunan yang masih baru nak bermula di perkampungan Al-Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, patutlah ya. Ramai yang teroyak. Orang Perak kata teroyak. Teroyak tu maknanya menangis Ustazah ya. Orang Terengganu cakap apa? Teriak. Okey, Terengganu cakap teriak. Kedah? Kedah sudah senyap pula.
teriak juga. Kalau orang Terengganu kata teriak, orang Kedah kata teriak, orang Perak kata teroyak, orang Pahang kata tempoyak. Dia lebih kurang lah maknanya tu. Baik, jadi patutlah ramai yang teroyak bila dengar Ustazah Asma yang menyampaikan ceramah tadi dengan menusuk kalbu, menyentuh kita punya perasaan kita. Kan? Patutlah Ustaz Tengku Fazli kata apa tadi? Bila habis je ceramah, ramai yang serbu Ustazah Asma. Peluk Ustazah. Peluk Ustazah sambil menangis. Itu kalau orang peluk Ustazah, orang yang menangis. Tapi kalau suami dia yang peluk dia, Ustazah yang menangis. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dulu belum habis lagi ni, belum pukul 12 lagi. Tadi janjikan pukul 12 baru nak balik. Jadi tuan-tuan, malam ini alhamdulillah cuaca baik. Masya-Allah, selalunya hujan ni, petang-petang, malam-malam ni hujan. Hujan lebat, ribut, topan, puting beliung. Tapi malam ini alhamdulillah barakah, rahmah turun ke kampung Cik Zainal. Jangan sebut kampung Cik Zaini, bukan kampung bapa saya. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua orang kampung Cik Zainal, orang yang kampung yang berdekatan, orang Ipoh, orang Teping, orang Perak, orang daripada merata-rata negeri lah, daripada luar negara yang hadir ke Baitul Dhiya pada malam ini. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih di atas sumbangan yang saya tidak dimaklumkan ada berapa juta kutipan pada 20 juta. 3 juta. Siapa yang cakap ni? Abang Bro Nasir. Baru nampak. 3 juta kutipan pada malam ini. Ini yang tidak rasmi lah. Keputusan yang tidak rasmi. Nanti kita akan bagi tahu berapa. Jadi saya mewakili Piu Said. Sebenarnya Piu Said sepatutnya ada bersama dengan kita pada malam ini. Tapi Piu Said mungkin tak tahulah digantikan dengan Ustaz Tengku Fazli ke macam mana ke. Jadi maknanya kena ada sediakan satu lagi lah. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mewakili semua barisan ahli panel mengucapkan jazakumullah khairan kathira. Jazakumullah khairal jaza. Mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Kemudian tuan-tuan, kami mohon maaf di atas kekurangan kami. Kita ucap terima kasih juga kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi hadir ke kampung kita. Kedatangan orang alim, orang